Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan mengupas berkaitan topik aktiviti kesukarelawan dan juga kebajikan berimpak Ustaz Abid Liu dan Angka Kentang kepada masyarakat berbilang kaum. Apabila kita melihat kepada konsep berbuat baik, semua agama sangat menekankan penganutnya untuk sentiasa melakukan kebaikan. Tak kira sama ada agama Islam, Hindu, Buddha maupun Kristian. Dari sudut agama Islam, berbuat baik bermaksud mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan, iaitu amal ma'ruf nahi munkar. Pada ayat Ali Imran yang ke-134, Wallahu yuhibbul muhsinin, yang membawa maksud dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan tentang dua figura yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat, iaitu Ustaz Abid Liu dan juga Angka Kentang. Dua figura ini menarik perhatian masyarakat melalui aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh mereka. Antaranya, pada pandemik COVID-19, mereka memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Banjir di Pantai Timur, pilihan raya, bantuan asas dan lain-lain. Hal ini membuka mata ramai untuk mengenali dua tokoh ini sekaligus telah meningkatkan kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya membantu sesama manusia. Sebelum itu, mari kita melihat kepada objektif bagi kajian kami. Yang pertama adalah mengenal pasti sumbangan Uncle Kentang dan juga Ustaz Abid Liu dalam komuniti, terutamanya bangsa berbilang kaum. Yang kedua, menganalisis impak positif daripada aktiviti kesukarelawan dan kebajikan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti reaksi masyarakat dan cabaran yang dihadapi oleh Ustaz Abid Liu dan Uncle Kentang. Terdapat beberapa cara yang kami gunakan untuk mendapat maklumat mengenai Angka Kentang dan juga Ustaz Abid Liu. Antara metodologinya adalah media sosial, Google Site, YouTube dan juga Google Form. Daripada semua sumber ini, kami dapat memperolehi maklumat yang benar dan sahih daripada pelbagai sumber untuk meyakinikan lagi tentang kajian yang kami lakukan. Biodata Angka Kentang. Angka Kentang atau nama sebenarnya Kuan Chi Heng merupakan seorang aktivis serta sukarelawan kemanusiaan Malaysia. Beliau dilahirkan di Batu Pahat, Johor pada 16 Februari 1963 dan berusia 63 tahun. Beliau terkenal kerana bergiat aktif dalam pelbagai misi bantuan kepada orang yang memerlukan di seluruh Malaysia. Awal kehidupan Angka Kentang penuh dengan cabaran dan dugaan yang perlu dihadapinya. Beliau mempunyai 10 adik-beradik dan hidup dalam keadaan serba kekurangan. Kesusahan yang dialaminya menjadi pemangkin terhadap tertubuhnya misi bantuannya sehingga kini. Antara sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Angka Kentang sewaktu pandemik COVID-19 melanda negara ialah beliau mengagihkan hampir RM400,000 nilai barangan kepada masyarakat yang terkesan dengan wabak ini. Selain itu, beliau turut membantu syarikat korporat mengedarkan lebih 6,000 ekor ayam di kawasan pansapuri kos rendah di sekitar Puchong, Ceras dan Kuala Lumpur. Hampir 5,000 orang dibantunya dan majoritinya adalah wanita yang dipotong gaji dan dibuang kerja. Beliau menawarkan diri untuk menyertai pilihan raya kecil dan bertanding sebagai calon bebas di kerusi Semenyih Selangor bagi membantu rakyat tanpa sebarang kepentingan peribadi. Antara manifesto beliau sekiranya memenangi pilihan raya adalah dengan menubuhkan pusat perkhidmatan kecemasan dan mahu mewujudkan kelas tadika percuma untuk semua bangsa. Beliau juga tidak melepaskan peluang untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat banjir. Sebanyak 20,000 barangan keperluan asas diedarkan dan sumbangan itu meliputi makanan asas, berus gigi dan tuala wanita yang diperlukan mangsa banjir untuk menjaga kebersihan diri. Antara bantuan-bantuan asas dan perkhidmatan awam lain yang diberikan termasuklah penawaran perkhidmatan paramedik, pengangkutan dan barangan pasar serendah 10 sen. Beliau juga menubuhkan pertubuhan komuniti polis dan pertubuhan amal Angka Kentang untuk memudahkan urusan orang ramai dalam memberi bantuan. Pada tanggal Mei 2021, Angka Kentang mendapat anugerah khas Commonwealth Points of Light daripada Ratu Elizabeth II sebagai penghargaan atas kerja-kerja kebajikannya. Beliau berharap anugerah ini dapat mencetus inspirasi agar lebih ramai terlibat dengan aktiviti kebajikan. Abid Irwan bin Ibrahim Liu, lebih dikenali sebagai Abid Liu, merupakan seorang usahawan dan pendakwah Islam Malaysia yang berbangsa Cina. Beliau terkenal dengan penampilan berjanggut,
berkopiah dan berkurta serta pendekatannya menyantuni masyarakat fakir miskin, golongan terpinggir, remaja dan golongan LGBT. Beliau dilahirkan pada 21 Disember 1984 dan berusia 40 tahun. Beliau yang berasal dari Muazzam Shah, Pahang Darul Makmur ini merupakan anak ketiga dari 11 orang adik-beradik. Beliau memeluk agama Islam pada usia 12 tahun selepas mengikut rapat mengenai agama Islam. Beliau merupakan graduan Universiti Putra Malaysia. Abid Liu terkenal kerana kadangkala menjalani aktiviti-aktiviti sumbangan dan kebajikan berskala besar. Ketika gelombang baharu pandemik COVID-19 di Malaysia pada akhir Oktober 2020, Abid Liu telah menyumbang peralatan perubatan penting bagi kegunaan para pegawai perubatan di Sabah yang terjejas teruk oleh gelombang tersebut yang dihantar dengan sebuah kapal terbang Raya Airlines yang ditempah. Pada 15 November, Abid Liu menghantar sumbangan kira-kira 200 kg daging lembu dan 500 kg buah-buahan serta sayuran terhadap pihak zoo negara yang terjejas dengan masalah kewangan yang menjadi ketara akibat pandemik COVID-19. Tindakan ini juga membangkitkan semula isu kewangan zoo negara yang berlanjutan sejak sekian lama dalam kalangan rakyat negara. Pada Mei 2021, Abid Liu berangkat ke Palestin dalam sebuah usaha bantuan kemanusiaan berikutan peristiwa krisis Israel-Palestin 2021 yang menyaksikan konflik serangan udara antara pihak Palestin dan Israel. Bantuan ini dilakukan dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin dan Mesir serta pihak Wisma Putra dengan pemberian termasuk keperluan asas dan perubatan. Beliau telah menerima Anugerah Seuira Meletup di malam kemuncak Anugerah Meletup Era 2020. Beliau juga telah menerima anugerah sebagai Duta Muhibbah oleh pemerintah Palestin. Abid Liu menjadi antara 13 pemenang Anugerah Perdana Belia Negara yang menerima anugerah khas sempurna perasmian sambutan Hari Belia Negara 2020 peringkat kebangsaan yang disampaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Impak program sukarelawan dan kebajikan terhadap masyarakat. Yang pertama, dapat mewujudkan rasa syukur dalam diri dengan rezeki yang diperoleh apabila melihat kesusahan orang lain. Hal ini kerana kita akan rasa kagum dengan orang yang boleh hidup dalam keadaan yang serba-serbi dalam kekurangan tapi masih lagi mampu meneruskan kehidupan seperti biasa seperti orang lain. Semua ini terjadi kerana mereka merasa cukup dengan segala rezeki yang Allah telah tentukan untuk keluarga mereka dan tidak mengeluh apabila ditimpa ujian yang berat. Justru itu, kita haruslah sematkan dalam diri bahawa jika kita rasa hidup kita ini sudah cukup sukar, ketahuilah bahawa orang lain mungkin mempunyai ujian yang lebih berat daripada kita tanpa kita sangka. Yang kedua, menimbulkan sifat tolong-menolong dan kerjasama dalam diri masyarakat. Setiap individu mengambil inisiatif untuk menghulurkan sedikit bantuan bagi meringankan beban keluarga yang ditimpa kesusahan. Oleh itu, peranan setiap masyarakat amatlah penting dalam aktiviti sukarelawan ini agar ianya tidak menjadi suatu bebanan pada masa akan datang. Yang ketiga, dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Hal ini kerana aktiviti ini bukan sahaja memberi sumbangan dalam bentuk duit, tapi membantu dalam membaik pulih keadaan rumah menjadi lebih baik dan selesa untuk diduduki. Hasilnya, kurang individu yang meluangkan masa hujung minggu mereka dengan berbual kosong ataupun melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Yang keempat, dapat melahirkan individu yang penuh empati terhadap kesusahan orang lain. Hal ini kerana melalui aktiviti sukarelawan ini, kita dapat menyelami kepayahan yang dihadapi oleh keluarga tersebut untuk menempuhi hidup yang penuh pancaroba ini. Oleh itu, kita tidak akan mudah untuk menghakimi kehidupan seseorang hanya kerana mereka hidup susah, tetapi kita akan bantu mereka untuk mengubah nasib keluarga mereka menjadi yang lebih baik. Akhir sekali, mewujudkan masyarakat yang prihatin terhadap kebajikan penduduk setempat.
Hal ini kerana mereka akan lebih cakna dengan keadaan penduduk di sekeliling mereka. Apabila mereka dapat mengetahui bahawa ada penduduk yang hidup dalam serba-serbi kekurangan ataupun ada di antara ahli keluarga mereka yang sakit dan memerlukan perbelanjaan yang tinggi untuk kos rawatan, mereka dengan segeranya akan menghulurkan bantuan sama ada dalam bentuk wang ataupun barangan keperluan asas isi rumah serta ubat-ubatan yang diperlukan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, kesemua objektif dapat dicapai melalui hasil soal selidik daripada pelajar UTM dan juga laman sesawang yang dipercayai. Kesimpulan daripada kajian ini, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya mengambil inisiatif untuk turut serta dalam aktiviti sukarelawan yang dianjurkan oleh penduduk setempat. Selain itu, kita juga boleh menghulurkan sedikit sumbangan bagi mengurangkan beban yang dihadapi oleh individu yang sedang dalam kesempitan hidup. Harapnya kajian yang dilakukan ini dapat membuka mata individu di luar sana bahawa aktiviti kebajikan ini amatlah digalakkan bagi menjamin keharmonian dalam sesebuah masyarakat.